Baiklah, kita bergerak ke soalan pertama. Soalan pertama, namakan sel Q. Jadi, dapat kita lihat dalam raja bahawa sel Q itu ada pada dinding usus kecil. Jadi, sel yang terdapat pada dinding usus kecil ialah sel epitelium. Soalan seterusnya, nyatakan fungsi sel Q. Baiklah, fungsi sel Q adalah untuk merembeskan mukus ke dalam usus kecil. Soalan seterusnya, terangkan bagaimana organ R terbentuk. Dalam rajah di atas, organ R ialah perut. Perut ialah organ. Jadi, organ terbentuk apabila terdapat dua atau lebih jenis tisu yang bergabung bersama untuk melakukan sesuatu fungsi khusus. Baiklah, seterusnya kita akan beralih semula ke soalan B. Yang pertama, namakan satu organel yang banyak terdapat di dalam sel Q. Kita lihat semula, sel Q adalah sel epitelium. Salah satu organel yang terdapat di dalam sel Q adalah ribosom, jalinan endoplasma kasar ataupun jasad Golgi. Perlu pilih mana-mana satu daripada tiga jawapan ini. Yang seterusnya, B2. Terangkan apa yang berlaku sekiranya sel Q tidak mempunyai organel seperti yang dinyatakan di dalam B1. Keyword dia di sini adalah tidak mempunyai organel di B1. First thing first, kita lihat semula fungsi organel tersebut. Fungsi ribosom adalah berfungsi sebagai tapak sintesis protein, manakala jalinan endoplasma kasar pula untuk mengangkut protein yang telah disintesis ke jasad Golgi. Dan jasad Golgi pula berfungsi sebagai tempat untuk memproses karbohidrat, protein, fosfolipid dan juga glikoprotein. Cara untuk menjawabnya adalah menyongsangkan fungsi organel tersebut. Jika ribosom, kita boleh menulis sebagai proses sintesis protein tidak berlaku. Yang kedua, protein yang telah disintesis tidak dapat diangkut ke jasad Golgi. Beralih kepada soalan 3, namakan satu jenis enzim yang dirembeskan oleh sel Q. Sel Q adalah sel epitelium yang terdapat pada usus kecil. Jadi, di usus kecil terdapat 5 enzim yang telah dirembeskan, iaitu maltase, sucrase, lactase, eripsin dan juga lipase. Jadi, pilih mana-mana satu enzim yang telah dinyatakan di jawapan ini. So, Raja 1.2 menunjukkan hipotesis mangga dan kunci bagi tindak balas lipase. Okay, dia dah spesifikkan tindak balas lipase. Mangga dan kunci kita tahu dia ialah sejenis enzim mewakili mangga dan substrat. Okay. Substrat tu kita tahu itu ialah yang ni kan. Enzim tu yang ni. Okay, jadi dekat sini dia nak namakan R dan S. R dekat sini kita tengok dia ialah substrat. Substrat bagi enzim lipase ialah lipid. Sebab dia dah cakap dekat sini enzim lipase. So kita kena bagi substrat bagi lipase tu iaitu lipid. S pula, S ni ialah hasil. Kedua-duanya ialah hasil. Tapi hasil yang spesifik untuk tindak balas lipase ni ialah dia ada dua. Sama ada kita boleh cakap asid lemak yang kita belajar selama ni, ataupun kita boleh cakap dia ialah gliserol. Dua-dua betul. Dua-dua boleh. Okay, so betul. Dapat dua. Okay, lepas tu next ialah berdasarkan Raja 1.2 nyatakan dua ciri enzim tersebut. Dua ciri. Enzim ni dia ada banyak ciri. Sama ada kita nak cakap dari segi kuantitinya ataupun dia punya tapak aktif, semua boleh. So dekat macam kita tahu ini ialah tapak aktif. Tapak aktif. So kita boleh je cakap enzim mempunyai tulisan buruk. Mempunyai tapak
Siapa aktif? Okay, lepas tu satu lagi boleh cakap juga kuantiti. Kuantiti boleh cakap enzim. Enzim tidak berubah. Tidak berubah ataupun tidak berubah selepas tindak balas. Kita seloknya kita bagilah lebih, jangan kedekut. Walaupun dia minta 2, kita bagi satu lagi. Okay, tak apa, bagi je satu lagi. Enzim tidak dimusnahkan dan boleh diguna semula. Reusable. Okay. So ni pun betul. So dapatlah 2. Okay, so macam tu lah. Kena faham dia punya konsep mangga dan kunci. Jadi kita bergerak ke soalan nombor 1A1. So soalan ni suruh kita namakan jenis sel tersebut. Jadi kalau dia suruh soalan tu dia minta kita namakan jenis sel tersebut, dia ada 2 jenis sel yang ada. Satu sel tumbuhan dan satu lagi sel haiwan. So jadi kalau korang rasa ini sel apa? Betul, ini adalah sel tumbuhan. Sebab apa dia sel tumbuhan? Sebab dia ada luar tu yang besar tu. Apa yang besar tu? Dia ada dinding sel. Sebab tu dia sel tumbuhan. Berbanding dengan sel haiwan, dia tak ada dinding sel. Tu yang paling nampak, paling ketara lah perbezaan antara sel tumbuhan dengan sel haiwan. Soalan kedua, nyatakan fungsi P dan Q. Jadi kalau dia suruh nyatakan fungsi P dan Q ni, kita kena tahu dulu apa tu P dan apa itu Q. So jadi P ni apa? Jadi P ni selalu orang confuse, dia akan cakap P ni dinding sel tau. Tapi P ni bukan dinding sel. Dinding sel tu yang bahagian luar sekali tu, nampak? Bahagian dalam dinding sel dia ada sitoplasma. So apa fungsi sitoplasma ni? Jadi fungsi sitoplasma ni adalah untuk membenarkan pergerakan keluar masuk bahan ke dalam sel. Jadi function lain dia, kalau nak jawapan lain, kita nak buat contoh lah, kita tak ingat jawapan tu, so kita pakai je lah jawapan ni. Jawapan dia untuk memberikan bentuk kepada sel tumbuhan. So kalau kita perasan sel tumbuhan ni, dia bentuk dia seragam kan, semua petak macam batu bata. Jadi macam mana dia boleh ada bentuk batu bata tu? Sebab ada sitoplasma ni lah, dia kekalkan bentuk sama je semua sel tu. Okay, jadi soalan P settle, kita bergerak ke soalan Q pula. So Q ni apa? Q ni dia bukan nukleus, tapi dia ada dekat dalam nukleus. Kalau dia tunjuk kat nukleus tu, dia akan jauh kat lingkaran luar tu. Jadi dia tunjukkan dekat dalam nukleus. So apa dia? Dia bukan nukleus tau. So dia adalah nukleolus. So apa fungsi nukleolus ni? Dia akan menghasilkan ribosom. Soalan B, jadual 1 adalah senarai berapa jenis sel. Okay, ni semua sel. So dalam jadual 1 ni, tandakan right sel yang mengandungi banyak organel R. So apa itu organel R? Organel R ni dia ialah apa? Okay, kalau kita jawab betul-betul, apa organel R? So organel R ni ialah mitokondria. Betul. So apa function bukan apa function ni, soalan dia minta, dia kata dalam banyak-banyak sel ni, ada 5 sel ni, sel mana yang mempunyai banyak mitokondria. So apa kita boleh, macam mana kita nak ingat dekat mana banyaknya mitokondria? So kita kena tahu dekat mana sel yang ada banyak sekali dia perlukan tenaga. So sel saraf mestilah perlukan tenaga kan. Kalau tak ada tenaga dekat sel saraf, macam mana nak memindahkan impas saraf tu semua? So dekat otot ni memang perlukan tenaga untuk dia kecut kendor. Dan untuk sel meristem pun, sel meristem ni dekat mana? Sel meristem ni ada dekat tumbuhan. So tiga-tiga ni perlukan organel R, iaitu apa? Mitokondria. Okey, mantap. So
Kalau soalan C ni pula dia minta terangkan bagaimana struktur S terlibat dalam mengekalkan kesegahan sel tumbuhan. So sel S ni apa pula? So sel S ni ialah apa? Tengah-tengah tu apa? So sel S ni ialah vakul tau. So itu boleh kita jadikan isi dia sebab dia cakap struktur S je. So jadi kita bagi tahu dulu siap-siap S tu apa? S tu ialah vakul. So apa function vakul ni? Function vakul ni dia akan mengekalkan jumlah air dalam sel tau. So contohnya macam dalam sel tu dia kurang air. So jadi vakul ni akan function dia untuk serap air bagi tumbuhan tu segar. Faham? Itu dia. Ataupun nama lain dia untuk menjalankan proses pengosmokawal aturan. Maka Raja 1.2 menunjukkan parameter SP yang terdapat dalam kolam air tawar. 1. Terangkan peranan X dalam mengawal keseimbangan air dalam parameter itu. Maka X itu apa rakan-rakan? Maka X itu bila kita tengok struktur dia macam berbunga-bunga, macam bentuk matahari. Jadi itu adalah vakul mengecut. Apa beza vakul mengecut dengan vakul makanan? Kalau vakul mengecut ni dia bentuk macam matahari sikit, macam bunga-bunga gitu. Kalau vakul makanan pula dia bentuk bintik-bintik. Okey. So apa function vakul mengecut ni? So vakul mengecut ni dia akan mengawal pergerakan keluar masuk air dalam paramecium secara osmosis, dan proses tersebut kita namakan dia sebagai proses pengosmokawal aturan. Kita tengok dia punya jawapan. Jawapan dia sama je. So ini jawapan dia. So jawapan dia itu saya dah cakap tadi, vakul X adalah vakul mengecut, dia mengawal pergerakan keluar masuk air dalam paramecium secara osmosis, dan proses itu kita namakan dia sebagai proses pengosmokawal aturan. Okey. Jadi kita bergerak ke soalan seterusnya. Ayo. Soalan kedua, parameter SP itu diletakkan di dalam larutan yang mengandungi perencak respirasi. Terangkan kesan-kesan perencak ini terhadap parameter tersebut. Sekarang ni dekat soalan tu dia macam dah bagi jawapan dekat kita tau. Sebab dia kata dia masukkan dekat dalam larutan yang mengandungi perencak respirasi. Jadi bila dia masukkan dalam larutan perencak respirasi ni, maka respirasi parameter tersebut akan terencat lah. Jadi bila dia terencat, apa akan jadi? Maka dia tak dapat udara, tak dapat air. Proses respirasi dia akan terencat lah. Jadi dia tak dapat hasilkan tenaga untuk dia. Sebab dia perlukan juga udara, dia perlukan jugalah benda-benda respirasi tersebut. Jadi bila dia tak dapat hasilkan tenaga, pengangkutan aktiviti sel tersebut juga akan terencat, maka parameter tersebut akhirnya akan mati. Okey. So, ini jawapan dia. So, saya cakap tadi, perencak sel akan merancangkan respirasi sel, menyebabkan sel tidak dapat menghasilkan tenaga, aktiviti sel tak dapat berlaku, maka paramecium akan mati. So, kalau ada 4 ni ataupun ada 2 daripada 4 jawapan ini, maka dapatlah markah full. So, senang je kan? Jadi, ciao. Untuk soalan C1, bagi tahu bentuk X ni apa? Kromosom. Jadi bila kromosom yang warna hitam tu kita gelarkan dia sebagai alif. Okey. Dan berkat tadi harapan tu ayat. Okey. Itu saja. Lepas tu seterusnya untuk soalan ni pula cakap ada 1/3 menunjukkan pembentuk sedarah merah pesakit thalassemia sebab kebalik R yang tidak lengkap. Terangkan satu masalah yang sering dihadapi oleh pesakit thalassemia. Jadi masalah yang pertama, biasanya pesakit thalassemia ni adalah pucat. Okey. Baik. Lepas tu kenapa pucat? Kerana bentuk sel darah merah tidak normal. Apa menyebabkan kenapa tak normal ni menjadi pucat? Nanti sel darah merah suka bergabung dengan oksigen untuk
berbentuk oksihemoglobin. Itulah 3 poin kita. Soalan 1. Rajah 1.1 menunjukkan struktur satu sel di bahagian mulut manusia, P dan Q. A1. Pada rajah 1.1, labelkan P dan Q. P adalah kromosom atau kromatin, manakala Q adalah ribosom. A2. Apakah fungsi P? P tadi adalah kromosom. Jadi, fungsi kromosom adalah untuk menyimpan maklumat genetik yang akan menentukan sifat dan fungsi sel. A3. Apakah peranan P dan Q dalam proses sintesis protein? P tadi adalah kromosom, Q pula ribosom. Jadi, P membekalkan maklumat atau kod genetik. Kemudian, dibawa ke Q melalui RNA. Q akan mensintesis protein berdasarkan maklumat genetik yang diterima dari P. Soalan ni nak 2 markah. Jadi, 2 jawapan atau lebih bagus. Soalan B. Protein yang dihasilkan akan diubah suai untuk menjadi enzim. Namakan enzim tersebut dan terangkan proses penghasilannya. Soalan ni 3 markah. Jadi, kita boleh pilih 3 atau lebih. Jadi, jawapan yang pertama, enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase atau amilase Leo. Ribosom akan mensintesis protein. Salinan endoplasma kasar mengangkut protein yang telah disintesiskan oleh ribosom dalam vesikel angkutan. Jasad Golgi memproses protein tersebut menjadi enzim, membungkus dan mengangkut di dalam vesikel rembesan.